Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar semua? Okey, hari ini Muallim tidak bekerja lah, jadi Muallim berkesempatan untuk berikan satu tazkirah lah, ya, tazkirah video pula lah. Okey, jadi, eee, siapa-siapa yang dapatkan video ni, bagilah share pada orang lain ya, kongsikanlah. Hari ni Muallim nak cerita pasal mengenai dakwah, ya, dakwah dan tarbiyah lah. Ya, jadi Muallim lebih pada cerita pengalaman Muallim lah. Pada awal dan apa yang kita boleh ambil iktibar pengajaran daripada pengalaman. Jadi, okey, um, Wak ni punya pengalaman dakwah dulu masa tu, uh, pada tahun 2012 dan 13. Okey, masa tu Muallim pergi belajar di Labuan lah, ya, belajar di Labuan. Masa tu ada asrama semua tu. Jadi, di Labuan, di Kolej Peterusi Labuan tu ada masjid lah, setinggan masjid. Dan ada macam kata persatuan Islam lah, gitu. Okey. Jadi, uh, Muallim pernah ikut ahli tu, ahli persatuan tu. Jadi, ada satu hari kita pergi buat satu program iaitu Sri Dakwah. Sri Dakwah ni maksudnya berdakwah secara macam bagi orang lah, contoh kan. Jadi, masa tu berlaku pada hari tak silap Muallim hari Ahad tu, Ahad. Berlaku lepas asar masa tu, ya, lepas asar. Jadi, masa tu kita orang ramai lah, ya, kita orang ramai lelaki perempuan lah, muslimat ni nak pergi dakwah lah masa tu. Jadi benda tu dah di-announce awal, dah diumumkan awal bila pergi Musaring, bila kita cakap lah. Jadi kita nak dakwah ni pada siapa je lah, tak kisahlah orang Islam ke bukan Islam ke, sama je lah, kita nak dakwah jugalah. Tapi apa yang berlaku masa tu, ada tempat tu, macam tempat macam padang kan, macam kata padang tempat orang selalu lepak lah macam tu kan. Tiba-tiba masa kita orang pergi tu, kosong. Rupanya apa yang kita nampak rupanya kesilapan pada masa program tu ialah kita announce awal, kata, "Oh, kita akan dakwah hari ni kan, kita nak dakwah, kita akan datang untuk dakwah." Jadi orang akan macam, alamak dakwah pula kan, larilah kita. Jadi apa yang kita ambil nampak pengajaran lah daripada yang ni ialah masih ada segelintir manusia yang takut berdakwah, takut mendengarkan dakwah. Jadi itu yang boleh belajar lah sebenarnya. Takut orang bertegur pasal agama, takut orang cakap pasal agama, takut orang nasihat pasal agama. Pasal solat, pasal tutup aurat, pasal jangan kapur semua. Itu jangan takutlah, ya. Jadi, um, apa yang boleh nampak ni, ini dah jadi satu penyakit orang muda lah selalunya, ya. Semua orang pun sama. Itu satu iktibar lah, ya, program supaya jangan laksanakan program itu secara terbuka dulu. Jangan umum kepada orang, "Oh, kita akan buat dakwah." Tak, orang akan lari. Orang akan lari. Jadi, apa iktibar Muallim belajar ni, dia masih ada sikit manusia macam tu lah, ya. Yang kedua, dia ada satu pengalaman juga, di dalam tu juga, ahli ni. Yang ni yang lebih dahsyat sikit. Ini, waktu tu ada satu provokasi ataupun satu macam isu yang bahaya lah waktu tu. Sebab waktu tu ada orang masuk Islam, seorang perempuan lah Islam. Orang Sabah ke orang Sarawak tak pasti. Jadi, dia masuk Islam atas kerelaan dia.
Ini kerelaan dia masuk Islam. Yang jadi masalah waktu tu adalah ada berlaku sebuah provokasi daripada pihak mereka. Mereka ni maksudnya orang bukan Islam ni. Jadi golongan yang provokasi ni, golongan yang Fatan ni adalah golongan bukan sahaja daripada pelajar, daripada pesyarah sini. Ada yang antara yang pernah mengajar maling tu. Kisah Cina ke Sabah ke apa pun dia sama je. Jadi provokasi ni dia orang akan dapat macam dan dia orang akan ejek lah. Ni pernah kena sekali yang itu. Pernah sekali masa tu mana jalan tu dia orang gelak. Jadi masa tu Mualim masa down itu mesti call Mak Mualim lah kata saya kena down semua ni kan. Jadi mereka cuba ingat kisah Nabi lah yang tu. Sayyidina Muhammad SAW ni. Bagaimana orang hina dia tapi dia bagi hadiah kepada orang. Jadi kita macam tu lah. Masa tu Mualim pun masa tu ada kawan Mualim yang sekolah kan. Dulu kita orang nampak tau. Tapi bila benda tu dalam isu tu kita tak boleh cakap. Macam tak boleh sembang tu. Bahaya tu. Jadi benda tu masih ada. Jadi baru kita nampak ada orang yang anti-Islam ni masih ada lagi lah. Walaupun kawan-kawan kita sendiri kan. Kalau yang jenis yang macam tapi masa tu Mualim kelas nak kata diorang kuat kamu saya tak pastilah. Tapi macam diorang ni macam ada gitu je lah. Jadi diorang ni bukan antara orang yang kuat yang nak menentang tu. Itu wujud je dah Mualim. Dia bukannya pada situ. Kawan Mualim pada situ. Tapi untuk Mualim punya overall banyak macam tu. Cuma macam Tuhan yang buat tau. Ada macam Tuhan yang buat. Kita nampak betapalah orang yang anti-Islam ni kan. Padahal pada program tu, padahal apa yang kita buat ni, kita kan acak ahli macam Persatuan Islam kan. Memang ada daripada kualifikasi sendiri, pengusaha sendiri. Jadi, apa yang pengusaha nak buat? Kita kena buat lah. Dakwah tu. Dakwah kita orang tu masa program ke, itu memang dakwah kita orang lah. Kan? Dakwah program tu memang kita kena buat lah. Takkan tak boleh nak buat. Kamu tak nak dakwah ke apa, kamu buat. Jadi, kalau nak cerita kat kamu, inilah dekat dunia sebenar. Ya mungkin kamu akan alami benda macam ni. Ada antara kamu mungkin ada yang berminat. Okay? Minat untuk buat dakwah. Biasa. Tapi benda ni, cabaran dia banyak. Cabaran dia lain. Dan itu benda yang kena ada dakwah ni kena ikhlas lah. Ya. Jangan dakwah orang dapat pengikut ke, dah dapat ni ke, jangan fikir yang tu lah. Fikir kalau nak sampai kepada, nak sampaikan kebenaran. Selamat kita adalah menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bila kita menegakkan muka bumi tu, banyaklah cara. Kan? Tak seperti kita bercakap macam ni. Kan? Tapi nak cakap apa, amalkan apa, amal makruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Bila kata mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran ni, Nabi mencakap mengajak kebaikan dulu kan, mencegah kemungkaran. Jadi kita mengajak kebaikan ni baik cara lah, kena mengajak kebaikan dulu. Tak kisah kita buat apa pun. Tapi paling halus ni, paling halus yang kita buat ialah akhlak lah, akhlak kita. Ya, akhlak kita dengan orang Islam, dengan orang macam ni, akhlak kita. Baik, kita lemah lembut semua, cakap bersopan. Itu dakwah. Untuk supaya minat dia. Oh dia macam ni Islam dia punya. Oh macam ni kita tak kasar. Tapi kalau seorang ni kadang alah kau berpura dengan aku je. Itu memang tak betul lah tu. Hairan lah macam tu. Dia maksudnya dia tak hati terbuka lagi lah. Jadi dakwah ni dia ada banyak organisasi lah. Ni masa tu Mualim di situ juga masa tu. Mualim jumpa dengan 3 kepala dakwah ni. Yang satu ni Mualim pergi lah yang persatuan ni. Satu ni tabligh. Kata yang orang selalu kata tabligh tu. Tabligh ni dia pakai jubah serban, putih-putih semua tu yang buat apa? Baca hadis semua untuk orang ni kan. Itu cara dakwah mereka lah. Okay. Jadi mereka punya cara mereka dakwah macam tu lah. Ya, dakwah semua tu. Jadi
Kita cakap apa itu memang dakwah dia lah. Cuma yang pentingnya dia dakwah ni cara dia ialah melalui bilik orang, pergi bilik orang, ajak orang baca semua tu. Kan? Ada tu kumpulan lagi dakwah lagi masa tu yang Wak Alim tak ingat apa nama kumpulan tu. Tapi dia macam rahsia sikit kumpulan tu. Dia macam ikut cara dia lah. Tapi Wak Alim baru boleh join dia orang lah. Lepas tu Wak Alim tak join lah. Tak bagi Wak Alim dakwah ni kita nak join ni biar yang paling sistematik lah. Jadi Wak Alim pilihan antara 3 ni. Saya pilih yang persatuan lah, senang. Persatuan ni dia lagi senang kita nak dakwah, lagi penyampaian dia lagi senang lah. Kita saja memfikir. Lepas tu kita boleh kontrol program semua kan. Kita boleh ajak orang. Dia under management kan, under pengurusan. Jadi lah. Jadi itu berkenaan pasal ni dakwah lah. Medium dakwah ni, satu lagi mana cakap pasal medium dakwah. Medium dakwah ni semestinya kita kena cakap. Ya. Banyak medium dakwah kita pakai. Itu macam kita pakai handphone ni lah. Kan. Dapatkan apa melalui Facebook, Instagram semua. Tapi boleh lihat kamu ni buat Facebook, Instagram lain macam. Instagram lah kamu ni. Kamu pergi buat TikTok sini, pergi buat TikTok, buat gambar-gambar pelik-pelik sini. Itu bukan lah. Itu tak ada faedah lah. Benda-benda lalai kamu apa? Nak tunjuk kamu cantik semua bertabarus di sini. Bertabarus ni make up lah. Make up, nampak muka cantik. Kamu buat apa? Tak guna. Baik kamu menggunakan ini sebagai dakwah. Tak kisahlah benda pun. Sekarang ni media dakwah sekarang ni kena masuk segala macam dalam TikTok ke Instagram, Facebook. Itu medium dakwah yang paling senang sampaikan kepada orang lah. Kalau kamu nak lebih pada tu, kamu join pada kumpulan usaha lah. Dan rajin. Kena rajin usaha. Lagi dakwah ni juga adalah satu dakwah ni apa jadi macam cakap dakwah ni dia ada pada buku Islam dan Islam. Dia pada buku Islam ni dengan Islam ni dia tak sama. Dia tak sama dia punya kesedaran dia. Dakwah pada buku Islam ni lebih kepada tauhid lah. Maksudnya macam kita perkenalkan Allah, perkenalkan Islam ni apa secara asas saja. Jangan cerita benda-benda yang dalam sangat tu Islam, tajwid benda semua memang dia kepala lah. Kita cerita asas dulu. Bagi maklum lah. Asas dulu. Islam ni macam ni, Islam ni agama yang fitrah, Islam ni agama sopan, agama yang lembut, agama yang selamat dunia akhirat. Macam tu lah. Kan? Kita tak kasi Nabi dulu. Dia ajak orang masuk Islam dulu. Dia tak kata, solat dulu. Tak ada. Memang zaman tu kita solat dulu lambat lagi. Tapi diterangkan supaya orang cinta Allah Rasul. Itu yang penting. Pada orang Islam pula, Islam ni ada yang jahil. Ada yang tak tahu. Yang jahil. Ada yang dah tahu tapi tak nak buat. Ada yang dah ingkar. Ada yang macam-macam lah Islam ni. Tapi orang Islam macam tu lah. Dia tak tahu. Jadi, orang yang jahil ni, kita kena sedar betul-betul lah. Kena bagi kesedaran dunia akhirat tu apa, dosa ni semua. Kalau orang Islam jangan cerita macam tu dulu. Jangan cerita macam tu dulu. Jangan cerita pasal dosa dulu. Walaupun mungkin syirik kat Allah. Tapi, cakap Allah ni macam mana, macam ni supaya mereka sedar. Dan orang Islam ni pula, kita sedar dia sebab dia dah ada iman kan. Jadi dia mesti tahu syurga neraka ni. Jadi kita cakap lah pada dosa semua ni. Kalau tak buat ni dosa, ini memang dosa, ini memang dosa. Dan satu aulat dosa, tapi tinggal solat dosa. Pergi neraka siapa. Dan tu memang kena cakap. Nah, dia kata, kenapa? Kau ingat aku jahil kenapa? Dia mesti dapat macam tu. Jadi, kalau jahilan lah. Tapi kerana bila kita dakwah ni kena ada hikmah. Hikmah. Faham tak? Maksudnya kena tempat orang sedia. Jangan kita sekali dakwah dia macam nak menjahilkan orang. Ada cara dia. Ada cara dia. Jangan kita ikut masa tu kita tengah cuba marah kan. Kita cakap benda tu. Bukan, janganlah. Cakap benda lembut lah. Kan? Jadi, banyak benda yang orang kita nampak sekarang ni, orang muda banyak masih lagi macam ni kan.
kita pun di akhir zaman. Melahirkan golongan orang-orang yang ahli ibadah yang jahil-jahil, alim ulama yang fasih-fasih. Ini betul berlaku. Ada yang golongan nifaq, munafik pun ada. Ini betul berlaku. Jadi jangan kamu jadi golongan macam mana cakap dia, kan? Kesedaran memang kena banyak. Jadi kesedaran ni, itu mana cakap dia. Kamu tak kena target. Contohnya kamu nak fikir, kamu nak dakwah pada keluarga ke, dakwah pada rakan ke, dakwah pada Facebook ke, target. Dan kamu target, maka boleh buat apa yang kamu nak lah. Okey, aku nak bagi pada kawan aku. Aku nak bagi pada kawan ni. Dan last sekali, Gaiman cakap, ketika kamu nak berdakwah ni, kamu kena belajar seperti tazkirah lah. Tazkirah yang terbaik, pergi masjid. Bukan saja pergi dalam YouTube kat handphone ni, bukan. Sebab dia kena YouTube kat handphone ni, dia rasa tak kuat sangat tau. Ni. Bila kamu pergi masjid, sebab kamu pergi masjid, kamu tak kamu dapat fokus betul-betul lah, dapat usyuk betul-betul. Kalau YouTube kan, laptop semua tu tak tahu sangat lah. Ni sebab kamu tengah tengok, orang panggil kamu, ada orang panggil kamu, kan? Kacau pula. Jadi tu yang boleh bersampaikan lah. Okay, untuk kamu ni dakwah dan tarbiyah. Okay, boleh harapkan kamu jadi ada segelintir dari kamu ni jadi seorang pendakwah. Dakwah ni pula bukan mesti kena kerja dakwah je. Kalau kamu contoh kamu bekerja contoh kamu jadi seorang doktor. Jadi dah seorang doktor, jadi seorang doktor. Tapi ada dalam kerja tu kita berdakwah lah. Tak kisah cara apa pun. Jangan kata kita tak boleh dakwah ni, apa kerja tempat lain ni. Apa kerja Islamik kan. Kalau sebab kerja Islamik, kerja cikgu Islam ke, kerja tu, itu memang dia punya, dia dah ada dah advantage tu, dia ada kelebihan. Tapi kita yang bukan ni, kita dakwah lah. Nah, kita biarkan dia kata, aku tak boleh dakwah ni. Okay. Mana harap apa yang mana sampaikan ni, kamu boleh sampaikan orang lain, dan ini sebagai panduan. Okay. Untuk kamu berdakwah lah. Jadi apa yang baik tu datang daripada Allah Ta'ala dan apa yang kelemahan tu dapat daripada manusia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.